الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله. كل نعمة من الله ما شاء الله. الخير كله بيد الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala dapat bersama-sama lagi kita pada hari ini, pada malam yang berbahagia ini. Di rumah Allah kita mengerjakan ketaatan kita kepada Allah. Mudah-mudahan sentiasa dijadikan bahagian daripada asbab kerahmatan Allah Ta'ala ke atas kita. Diterima akan segala amalan-amalan kita, dijadikan sebagai amalan soleh yang memberatkan timbangan amalan baik kita di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita sambung lagi pembacaan kitab Adab Bersahabat yang dipetik daripada Sayyidus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid daraini amin. Muka surat 327. Dah hampir hujung-hujung dah insyaAllah. 327. Kemudian yang tengah sikit, dan demikian lagi. Berkata pengarang kitab rahimahullahu ta'ala, dan demikian lagi barang siapa yang membaca pada petang-petang hari 3 kali, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, nescaya tiada memberi mudarat akan dia oleh segala binatang yang berbisa. Jadi dipelihara oleh Allah Ta'ala dengan kalimah ni, yang maksudnya a'udzu bikalimatillah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, daripada kejahatan apa-apa sahaja yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi termasuklah dalam alam sekeliling kita ni banyaklah makhluk Allah tu macam-macam benda. Binatangnya, jadi banyak fitnah-fitnahnya. Jadi dengan ini antara ruqyah ataupun perlindungan diri kita juga adalah doa ini ataupun zikir petang ini. Dalam surat pun ada, dalam banyak daripada aurat ataupun wirid-wirid ada. Baca 3 kali, waktu petang atau waktu malam. Lepas asar boleh baca, ataupun lepas maghrib pun boleh baca. Jadi alam-alam kita baca lah. Sama-sama kita baca insya-Allah 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Selain daripada itu juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan yang menghindarkan kita daripada mudarat adalah bacaan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Nabi sebut dalam hadis, siapa yang baca 3 kali waktu pagi tidak diberikan mudarat kepada dia sampai petang. Siapa yang baca 3 kali waktu petang tidak diberi mudarat dia sampai pada waktu pagi. Jadi ini antara ikhtiar kita kepada Allah Ta'ala, di samping kita jaga kesihatan kita, kita jaga keselamatan kita, rumah dikunci elok-elok dan sebagainya. Waktu tidur pun kita dah kibas-kibas apa yang patut dibersihkan tempat tidur kita. Tapi boleh jadi kalau ada binatang-binatang atau makhluk-makhluk Allah yang ada di situ, boleh jadi kejahatan tu terkena juga pada kita. Jadi kita bacalah ini kerana Allah Ta'ala lah yang melindungi kita daripada segala kejahatan makhluk. Allah yang pegang ubun-ubun dia. Kalau Allah kata dia ada dekat situ tapi tak mudaratkan kita pun, insya-Allah maknanya keberadaan dia pun tidak memberi mudarat kepada kita. Jadi perlindungan kita serah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lagi kata Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu, harus mencapai akan orang yang sakit,
kemudian dihembuskan dengan tiada ludah, dan makruh meludahi akan dia. Jadi bacaan ini juga boleh dibacakan kepada orang yang sakit, dihembuskan dia ke ubun-ubun dia ataupun kepada tempat-tempat yang sakit, bukan ludah lah, dihembus, dan makruh meludahi akan dia. Dan lagi disebutkan oleh Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu, ubat orang yang kena tilik mata, orang yang kena penyakit ain ni. Ini ubat orang kena penyakit ain, penyakit orang dengki. Sebab penyakit ain ini hak, kata Nabi, benar. Pandangan mata tu dia ada racun. Kalau ada orang yang memandang dengan pandangan yang buruk, dia ada gelombang yang dia boleh masuk melalui mata. Orang-orang kaki sihir ni, dia memang buat macam tu lah, pakai mata. Kalau orang nak buat bomoh-bomoh kan, apa dia minta? Dia minta gambar kan. Kalau orang nak menyihir orang, ni saya tak puas hati dengan kawan ni begini, tak apa, awak bawa gambar tu pada. Jadi bawa gambar, dia tengok. Tok bomoh tadi tu dia tengok tu dengan pandangan yang, maknanya pandangan yang buruk. Dari pandangan yang buruk itu dah tengok pula, dia perasap pula, dihembus pula. Itu antara ciri-cirilah ataupun orang-orang nak buat sihir, orang buat macam tu. Yang kita baca dalam surah Al-Falaq tu kan. Wa min syarri naffatsati fil uqad, dan daripada kejahatan tiupan-tiupan pada ikatan tali. Dia simpul tali tu nak buat sihir. Kemudian dia tengok gambar tu, dia perasap gambar tu, dia tiupkan ke tali. Jadi bila dia cucuk tali tu, sakit orang tu. Itu antara bentuk sihir lah. Kan, bentuk sihir, tiupan pada ikatan tali. Baik, jadi ada ubat dia lah yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Cuma perhatianlah, orang yang nak mengubat ni ataupun yang nak buat cara ni, dia kena atas permintaan orang yang sakit tadi ataupun ahli keluarga tadilah. Sebabnya yalah, kalau kita pergi hospital pun sama juga kes dia. Nak buat operation ke, nak buat apa-apa ke, kan waris kena sign. Kalau orang tu sedar, kena ada persetujuan orang yang sakit tu. Kalau orang sakit tu tak sedar, waris lah. Ni macam mana ni? Setuju ke tak setuju? Kita nak buat operation, keadaannya begini. Jadi kalau waris kata setuju, dia sign, dia tak boleh claim apa-apa lah kalau apa-apa yang berlaku. Sebab tu nak mengubati orang sakit dengan ruqyah pun sama juga. Dia tak boleh menawarkan diri. Tak apa, biar saya berubat, biar saya ubat, saya pandai ubat. Ditiup-tiup kawan tu meninggal. Bila jadi macam tu, apa yang berlaku? Keluarga akan claim, kami tak minta pun awak tiupkan dia, kami tak cakap pun minta awak ubatkan dia. Jadi berlaku macam-macam perkara. Jadi dalam bab pengubatan, biar keluarga ataupun diri orang sakit tu yang minta baru diruqyahkan ataupun dibuatkan, supaya tak berlakulah perkara yang tu. Kalau hospital kena saman, doktor buat operation, tuan badan tak setuju, waris pun tak setuju, dibuat juga. Silap-silap boleh kena saman, kan? Jadi kata beliau, ubat orang yang kena tilik mata, iaitu dibasuh akan muka orang yang baginya tilik mata itu, dan akan kedua tangannya, dan akan kedua lututnya, dan hujung kedua tapak kakinya, dan badannya yang di dalam kainnya. Maknanya mandi. Mandilah, semuanya dibasuh. Kemudian diruskan ataupun disiramkan ke atas kepala orang yang sakit kena tilik mata itu dan kepada tubuhnya. Dan jika mandi orang yang mempunyai tilik mata itu, diambil air bekas mandinya itu, maka dia diruskan ke atas kepala orang yang sakit kena tilik mata itu dan kepada segala tubuhnya, nescaya terlebih akmal. Ini ceritanya kalau tahu siapa yang ainkan dia. Kalau tahu siapa yang ainkan dia, maka suruh dia wuduk ataupun suruh dia mandi, ditadah bekas daripada air dia mandi tu, siramlah pada anak kecil contohnya yang terkena kepada ain tadi.
Sebab tu kadang-kadang orang-orang lama lah, orang dulu bila dia pergi ziarah orang baru beranak, ni orang baru lahir, dia cakap terbalik. Dia tak nak cakap apa namanya, oi comel betul budak ni, dia tak cakap itu. Dia cakap terbalik, bodoh sungguh budak ni. Kenapa dia cakap itu? Ada sebab tak nak bagi ain. Tak nak bagi ain. Hak orang kita sekarang bubuh penuh, ya Allah comel betul. Ini tengok ikut bapak ke ikut mak? Bapaknya tak ada handsome, maknya pun tak cantik. Macam mana anak boleh comel ni? Dia macam-macam benda. Jadi daripada pandangan, daripada kata-kata pujian takjub yang melampau tadi tu, boleh jadi penyakit ain kepada budak tadi. Itulah budak kita panggil. Lepas daripada tu menangis malam tak berhenti, lepas tu sakit macam-macam. Itu adalah boleh jadi kesan daripada penyakit ain. Dan kata ulama, ain ini termasuk mak bapak dia sendiri boleh buat pada anak dia. Boleh jadi yang mengainkan dia tu adalah mak bapak dia sendiri. Mak bapak dia kagum sangat dengan anak dia. Tengok kan, tak ada anak orang lain comel macam anak aku ni. Dia duduk tengok anak dia terlampau takjub. Dia tak boleh juga kan. Tengok, jadi sakit-sakit budak tu terkena ain mak bapak sendiri, boleh jadi ain kepada anak-anak. Sebab tu orang lama-lama dulu sebut apa, orang kata yalah tak ada lama sangat lah, sebab zaman dulu pun tak ada kamera pun. Tapi zaman sekarang ni, zaman media sosial ni, orang lahir sehari baby dah dia pergi upload gambar dekat Facebook. Kenapa orang tak bagi tunjuk dulu gambar muka budak tu? Sebab kita tak tahu orang yang tengok Facebook kita tu apa perasaan dia waktu dia tengok baby tu. Kena macam jadi macam syaitan. Umur Sibian yang suka kacau budak, Umur Sibian tu dia tak ada anak. Bila dia tak ada anak, dia tak suka ada budak-budak lahir. Bila dia tahu dia ada budak lahir, dia akan kacau. Sebab dia tu sendiri tak ada anak. Jadi dendam kesumat dia pada orang yang Allah Ta'ala kurniakan anak. Dia tak puas hati, dia kacau. Jadi kita tak tahu pandangan orang tu macam mana, kan? Jadi jangan ditunjuk muka tu, supaya pandangan mata tu tadi tak boleh jadilah ain tadi tu. Okey, jadi kalau tahu tadi bagi mandi, begitu. Mak pak sendiri pun kalau dah nampak gitu terkena ain pada anak tu, mak bapak tu tadi mandi, disiramkan, dimandikan pula pada anak tu daripada air mandi ayah tu tadi. Sebab tu kalau apa namanya, nak memuji tu kita kena beragak-agak sikit. Masukkanlah juga daripada kata-kata itu dengan zikrullah. Nak muji tadi, subhanallah comel anak awak, dia subhanallah tu boleh cut, dia boleh potong kepada ain tadi. Tapi kalau tak ada unsur-unsur zikrullah dalam itu, maka dia akan mudah syaitan bawa kepada hasad, mudah syaitan bawa kepada maknanya takjub yang melampau. Kita pun tahu Allah Ta'ala cipta cantik, Allah Ta'ala cipta indah, kan? Jadi balikkan balik kepada Allah Ta'ala. Kalau tak ada unsur tu, dia akan jadi takjub melampau, pujian melampau yang tak ada disandarkan kepada Allah Ta'ala. Orang yang dipuji pun sama, kena dia balikkan kepada Allah Ta'ala. Ni orang duk puji, comel anak hang, comel anak hang. Tengoklah bapak dia siapa. Dia pun duduk naik sama juga. Orang puji anak tadi tu dah tak ada zikrullah. Dia yang kena puji tadi pun sama juga, duduk angkat diri pula. Tengoklah bapak dia siapa, kan? Jadi satu hal juga. Jadi bila orang puji itu, haza min fadli Rabbi, ini anugerah Allah Ta'ala bagi kurniaan. Alhamdulillah, sempurna. Allah Ta'ala ciptakan dia lahir ni sempurna anggota dia. Harap-harap sempurna jugalah akhlak dia. Cakap macam tu lah. Jangan kita rasa bangga sangat macam tu, kan? Tidak. Itu penyakit ain, bahaya penyakit ain. Nabi kata al-ainu haqqun. Ain itu benar, bukan benda main-main lah. Dan kata Syekh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala di dalam Tuhfah, sayugianya bagi orang yang baik perangainya atau orang yang baik kelakuannya itu, bahawa membaca ia akan doa, yang menolakkan ia akan kena tilik mata. Yang ini untuk hindarkan kita daripada penyakit ain, orang lain lah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah, Allahumma barik ala nafsi wa la tadurrahu, wa hassantu nafsi bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada,
wa dafa'tu anha ad-dharra bi alfi la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini ruqyah juga. Ruqyah juga. Budak yang terkena ain tadi, kita mak bapak ataupun ada ustaz-ustaz pergi bawa jumpa, minta dibacakan. Ni orang-orang soleh ada tempat-tempat kita, minta dibacakan, ditiupkan kepada anak tadi, khususnya yang biasanya penyakit yang macam tengah malam lah. Dia menangis, dia punya tanda dia tu menangis tengah malam. Jadi bapak pun dukung lah anak tu tadi, dukung, senyap sekejap, dia tengah dukung, menangis juga balik. Ni saya pun pernah lah pengalaman, anak saya kecil-kecil dulu itu 3 pagi tak tidur lagi kita. Kan kita dukung dia diam. Kita letak dia menangis. Allah, tak boleh tidur lah bapak ni pun. Dukung masa kita duduk, dia menangis tak? Dukung masa kita berdiri, dia diam. Pakat kena berdiri saja, bapak tu jadi tiang pukul 3 pagi tengah-tengah ruang tamu gitu. Sebenarnya syaitan dia serampang 2 mata. Satu, dia kacau budak tu tadi. Dia buat macam-macam pada budak tu dia sampai dia tak selesa dia. Jadi dia meraung merengek lah. Budak dia tak ada komunikasi dia, melainkan menangis je. Dia lapar, dia menangis. Dia kenyang, dia menangis, dia sakit, dia menangis. Dia kena ganggu, dia menangis. Tak cukup tidur, mengantuk, dia menangis. Budak dia menangis je. Bapak lah kena detect, kan? Jadi dia serampang 2 mata tu dia sekali. Budak tu dia kacau. Strategi dia yang lebih besar sebenarnya kepada bapak dia. Macam tadi tu, 3 pagi, 4 pagi. Anak saya dulu dahsyat lagi, bukan takat dukungnya, dia nak berjalan. Maknanya sambil dukung tu, saya berjalan dalam rumah. Pusing kan. Kalau saya berhenti je, dia menangis balik. Dia nak berjalan-jalan dalam rumah, mata pejam-pejam, pusing. Kan, nak bagi dia senyap. Kan, jalan tu tidur dia. Selagi kita berhenti tu, jaga balik, balik kan. Okey. Itu bentuk-bentuk gangguan lah yang berlaku kepada anak-anak. Jadi apa nama cerita tadi? Lupa dah saya. Ruqyah ni tadilah jadi dibacakan kepada anaknya tadi. Syaitan tu dia sebenarnya dia nak mengenakan bapak dia. Yang tu. Sebab nanti bapak dia pukul 4.30 ataupun pukul 5 baru dia boleh tidur. Kan, lepas tu biasa dia dah clear. Pukul 4.30 tu dia dah clear. Pukul 5 baru bapak tidur. Lepas tu nanti bapak bangkit subuh 6.45. Itu yang dia nak. Setan nak tu je sebenarnya. Biar bapak ni tak bangun subuh. Cara dia pantul, dia kacau anak. Dia kacau anak pun dia dapat kacau, bapak pun tak semayang subuh. Itu serampang 2 mata. Setan memang dia licik. Jadi selain daripada itu juga kata ulama adalah bila antara bentuk rawatan yang kita boleh buat sendiri. Waktu anak sakit tadi dibacakan doa ini ataupun kena gangguan malam. Selain daripada itu juga adalah kita tu sebelum tidur, orang tu ajar elok dah, suruh kibas sebab tidur kan. Ambil kain, bismillah kibas. Sebab kadang-kadang kita tak tahu atas tempat tidur kita tu jin tengah baring. Jadi elok-elok dia tengah baring, kita tak kibas, kita pun melompat hentak dari belakang ke depan macam tu. Itu yang dia dendam. Jin ni sifat dia dendam. Dia terkena, oh sedap kamu lenyek aku. Tengok anak kamu aku buat macam mana. Dia dendam. Bismillah, dia keluar. Dengar nama Allah, dia tak suka duduk situ. Dan antara bentuk rawatannya juga adalah diwangikan rumah itu dengan dibakar gaharu. Jadi setan tak suka kawasan ataupun suasana yang wangi. Diwangikan diri kita, diwangikan tempat. Biasanya dibakar bukhur itu, gaharu dibakar, jadi bilik tu bau semerbak wangi. Jadi dia akan keluar daripada bilik tu dan tak suka ganggu. Dia akan rasa pedih. Dia tak suka duduk pada tempat-tempat yang orang wangi ataupun tempat yang wangi. Mana tadi? Okey, jadi yang maksud dia daripada bacaan tadi, dengan nama Allah aku membaca ini. Apa jua kehendak Allah itu akan jadi. Bismillahi masya-Allah. Dengan nama Allah, apa yang Allah nak jadi. Dan sebagaimana kata Sayyidina Ali kan, masya-Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah itu jadi sungguh.
Tak pernah tak jadi apa yang Allah nak. Ya, wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah tak kehendaki takkan berlaku. Walau bagaimanapun orang mengusahakan untuk dia berlaku, takkan berlaku. Ya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah, yakni dengan bantuan Allah. Kata ulama dalam syarah Hauqalah ini, tak ada daya untuk kita buat baik, buat taat, melainkan Allah Ta'ala yang bantu. Ya, dan tak ada kekuatan untuk kita pisahkan diri kita daripada kejahatan, ya, kecuali dengan bantuan Allah. Ya, sebab tu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Wahai Tuhanku, berilah berkat atas diriku, jangan berikan mudarat akan dia, dan aku peliharakan diriku dengan zat yang hidup berdiri sendiri. Maksudnya bil hayyil qayyum, itu antara sifat Allah, al hayyul qayyum, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, yang tidak mati selama-lamanya. Ya, maksudnya apa? Maksud berdiri sendiri itu bukan Allah berdiri macam kita. Kita kena faham maksud al-qayyum itu. Ya, qiyamuhu binafsih, itu maksud dia apa? Antara sifat Allah itu adalah maknanya Allah tidak ada pergantungan dengan apa-apa. Yang kita makhluk dia. Makhluk dia memang kena bergantung dengan Tuhan. Tuhan dia tak nak bergantung dengan apa-apa. Kita hidup pun bergantung dengan nyawa, bergantung dengan oksigen, ya, bergantung dengan jantung punya pump, bergantung banyak dengan darah, ya, bergantung dengan macam-macam makanan, minuman, semuanya pergantungan. Kita bergantung, hidup kita tu Allah letak, kamu bergantung ke ni, bergantung ke ni, bergantung. Tapi sebenarnya semua tu pun Allah Ta'ala yang bagi jalan. Maka pergantungan asal kita adalah kepada Allah. Cuma kita ni duduk di tempat dia panggil darul asbab, tempat Allah letakkan sebab-sebab. Maka kita peganglah dengan sebab tadi. Sebab sihat, jaga diri. Sebab penyakit, banyak kotor. Ya, sebab mengantuk, tak tidur. Sebab lapar, tak makan. Jadi kita jagalah kesihatan, jagalah makan, jagalah minum, tidurlah cukup. Kan? Itu asbab lah semua tu. Kan? Baik, dan aku tolakkan daripada diriku akan kejahatan dengan berkat 1000,000. Ni orang lama punya bahasa. 1000,000 tu 2 kali 1000, 000, 1000 ada 3 kosong. Kan? Yang zaman kita ni dia terus pendekkan terus jadi K je. 1000 tu jadi K. Daripada mana datang huruf K tu? Kilo. Sekilo tu, sekilogram maknanya 1000 gram kan. Jadi dia ambil kilo tu je. Jadi duit 1K maknanya 1000 lah. Zaman kita punya bahasa. Zaman dulu tak ada sejuta. Jadi tak ada orang yang pernah ada duit sampai sejuta. Jadi tak ada pun perkataan juta tu disebut. Nak gambarkan orang yang banyak duit dia ada 1000,000. Sebenarnya 1000,000 kan. 1000 3 kosong maknanya 6 kosong. 1000,000 tu sejuta. Kan? Tengok macam mana dulu orang pergi nak bercakap dengan tuanku kan. Ampun tuanku, sejuta ampun. Tak kan? Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Banyak sangat lah tu. Takat tu je orang dulu dia ada duit 1000 je. Dia tak ada duit juta. Cerita juta-juta tu tak ada. Macam kita lah, kita cerita RM1, RM2, sekupang, 2 kupang. Duk dengan Tan Sri, duk dengan Datuk, dia cerita dia main juta-juta, main bilion. Kan? Dia punya akaun kira-kira pun kita nombor 1000, tu banyak lah. 4 angka, 5 angka tu banyak lah. Dia 2 angka je. Cerita dia 2 angka je. Kan? 1.6 B, 5.3 B, kan? MB, million, billion. Dia main juta je. Dia tak ada. Dia punya akaun kira-kira dia tak ada nombor panjang-panjang. Tak ada, dia titik perpuluhan. Kan 1.3 billion, 1.3 B. Ceritanya tu je. Kita duduk cerita kupang-kupang, dia duduk cerita macam tu lah. Zaman dulu dengan zaman sekarang beza. Macam orang Malaysia duduk dengan orang Indonesia lah, lain lah. Macam mana kita sini main ringgit-ringgit je. Not paling besar pun 100, 500 ada. Not 500 ada. Sana not paling besar berapa Indonesia? Saya tak pernah pergi Indonesia.
Sejuta tu biasa je kan. Sejuta sini baru 300 lebih. Sana main apa? Main bilion. Saya pun tak tahu lah. Not yang paling besar. Dia macam tu lah. Berbeza tempat, berbeza zaman. Jadi dengan berkat 1000 berkat sejuta, la haula wala quwata illa billah. Maknanya kita letak pengharapan, kita sandarkan sungguh kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, anak aku sakit ni, kalau dia diganggu dek syaitan, engkau lah yang boleh halau syaitan. Kalau dia sakit, engkau lah yang boleh bagi kesembuhan. Kan? Maknanya kita tak ada daya kita, tapi kita boleh berikhtiar. Dan hendaklah dibaca akan doa ini pada tiap-tiap waktu, kemudian daripada sembahyang 5 waktu, atau pada tiap-tiap kali ia melihat akan yang ajaib pada dirinya itu. Kita terasa macam pelik dengan diri sendiri, baca la haula wala quwata illa billah. Tak ada daya aku ni, tak ada apa pun pada diri aku ni. Bila terasa mula-mula nak datang perasaan bangga-bangga sikit, aku pandai, aku hebat, kereta aku hebat, buat rumah pun aku renovate, tak ada orang buat plan macam aku. Masa mula datang nak rasa kebanggaan tu, potong dia terus dengan la haula wala quwata illa billah. Jangan bagi ada. Kita pun boleh jadi ain dengan diri kita sendiri. Lebih-lebih lagi dengan apa-apa je nikmat yang ada pada diri kita lah, dapat anak cerdik, anak cantik, anak handsome, nisbahkanlah pada Allah Subhanahu wa ta'ala akan nikmat-nikmat itu. Baik. Dan sunat ziarah kepada orang yang sakit berselang-selang hari. Ini masuk cerita lain lah. Seperti kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ia naqal daripada setengah ulama, Iyadatul marid ba'da thalathin, ziarah sakit berselang-selang 3 hari. Maksudnya jangan hari-hari lah. Jangan hari jemur orang. Jemur, dia pun sakit, dia pun nak pagi, petang, siang, malam dia datang tengok. Biar selang sikit. Datang, lepas 3 hari datang lagi tanya khabar. Kata ulama, sebab apa? Kita pun nampak juga perkembangan dia. 3 hari lepas tengok pucat muka datang ziarah. Kan hari ni alhamdulillah nampak segar sikit. Kita pun nampak perubahan tu. Ini pagi tadi datang, petang datang, tak berubah pun, macam tu je. Memanglah dia dalam kena ambil masa lah, sakit kan. Kena ambil masa, jangan hari-hari. Kecuali, kata ulama, kecuali pesakit tadi seronok. Kita nak balik, kita datang tengok sikit 5 minit, mudah-mudahan sihat, insya-Allah, Allah segera sembuhkan. Janganlah balik dulu, dia pegang baju kita. Janganlah balik dulu. Aku kalau hang balik ni sunyi ni aku lagi sakit. Dia cakap macam tu. Ada teman sembang ni, aku terbaring atas katil ni, sedap jugalah. Ada teman sembang ni, janganlah balik dulu. Dia seronok dengan keberadaan kita. Yang itu tak apa. Sampai dalam kitab fiqh sebut, kalau orang macam ni boleh skip sembahyang Jumaat. Dibenarkan. Kalau dia orang lelaki, maknanya ada sahabat dia tadi yang sakit, yang dia perlukan untuk keberadaan dia. Kalau tak, dia jadi lagi sakit. Jadi yang sahabat ni tadi boleh tunggu dia di situ, dan dibenarkan dia sembahyang zuhur. Tak, maknanya boleh skip lah sembahyang Jumaat. Adapun kita di sini tadi, kalau nak skip sembahyang Jumaat, kena pergi Perlis. Kawan-kawan tu tanya dalam grup kan, ni macam mana ni, kita macam mana? Pergilah Perlis sekejap. Sebab apa namanya, agama ni atas kuasa negeri. Atas kuasa negeri. Jadi mana ikut negeri lah. Sana dia dah fatwakan sembahyang zuhur kat rumah, dekat sana je lah. Dia samalah, urusan agama memang urusan sultan, urusan negeri. Macam raya, macam puasa, semua sama juga. Urusan negeri juga. Kan tempat kita dulu, Malaysia kita dulu pernah dulu, saya ingat Perak dengan Penang dulu, zaman lama dulu. Negeri kan, dia sebelah-sebelah je, tapi raya dulu. Raya dulu. Okey, baik. Jadi selang-selang sikit lah. Selang-selang sikit ziarah orang sakit. Dan sabda Nabi SAW, "Ghibbu fil iyadati wa arbi'u fiha." Selang-selangkan oleh kamu dalam ziarah kepada orang yang sakit itu, dan pergi ziarah kepadanya pada hari yang keempat. Tak kisahlah, hari itu tak jadi masalah. Tapi maksudnya jangan
kerap sangat ataupun dekat sangatlah, ya, bagi dia ruang untuk dia recovery. Dan sunat bagi orang yang ziarah itu menaruhkan tangannya pada dahi orang yang sakit itu dan pada tangannya dan menanya ia akan dia. Datang mesra lah. Maknanya dia terbaring atas katil, pegang dahi, sebelah lagi pegang tangan dia. Kan maknanya mesra orang ni. Pegang dahi, tengok kan, boleh tengok lah panas. Tengok dahi panas ni, demam ni, ya. Dan menanya ia akan dia, seperti sabda Nabi SAW, tamamu iyadatil marid an yada'a ahadukum yadahu ala jabhatih wa ala yadihi wa yas'aluhu kaifa huwa wa tamamu tahiyyatikum al-musafahah. Artinya kesempurnaan ziarah akan orang yang sakit itu bahawa menaruhkan seorang kamu akan tangannya atas dahi orang yang sakit itu atau di atas tangannya, ataupun menanya ia akan dia, betapa ia. Ni tanya khabar lah, ni macam mana keadaan hari ni. Hari ni sakit sikit lah, sebab baru tadi bius baru hilang, contoh kan. Sakit sungguh, waktu bius tengah ada, okey lagi, ni baru bius habis. Dia punya tempoh dia, Allah, memang rasa betul lah, ya, macam nak mati rasanya. Dia kata dah, mudah-mudahan lah sihat, sembuh semula kan. Sakit insya-Allah jadi penghapus dosa. Tak apalah, bagi semangat pada dia. Jangan ditakutkan lagi pula, kan. Pegang tangan dia, oi panas betul ni. Kawan aku tu macam ni juga, 2 hari panas macam ni. 2 hari alhamdulillah lah penyakit dia hilang. Kan. Tapi bukan penyakit dia je lah hilang, dengan dia sekali hilang. Mana meninggal kan, 2 hari dengan dia, dengan penyakit-penyakit dia sekali hilang. Jangan begitu. Kita orang sakit, kita pun kalau sakit nakkan sembuh. Kalau ziarah orang sakit pun doakan juga dia kesembuhan. Bagi semangat juga pada ahli keluarga, ya, bagi semangat ahli keluarga. InsyaAllah ada harapan, ada sinar, insyaAllah, ya. Kalau Allah Ta'ala bagi kebaikan, insyaAllah Allah nak umur dia panjang, insyaAllah Allah Ta'ala panjangkan umur, Allah akan bagi kebaikan. Jadi yakinkan saudara mara yang jaga dia terutamanya. Kadang-kadang letih dia orang, ya. Dan kesempurnaan memberi salam itu iaitulah berjabat tangan. Cuma ialah nak beritahu lah, keadaan kita sekarang kan yang orang kata tak digalakkan sangat berjabat tangan. Tapi berjabat tangan juga menunjukkan bahawa apa? Bahawa tempat kita ni, ya, amalan itu yang sudah menjadi budaya tu sukar untuk kita tinggalkan. Ya, kok mana pun gitulah orang semua, dan kita pun melihat pada keadaan tersebut, dia pasal benda tak nampak kan. Benda tak nampak. Kalau memang kita, istilahnya kita ni orang Melayu, kita memang beradab sangat tinggi. Kalau tak salam tu memang susah kita, memang susah. Kan susah. Jadi kod mana-mana pun orang pasti akan bersalam juga. Kalau dok nak elok salam tu, macam mana ni, dia nanti dia bangun, dia tengok muka ni, nak salam aku bila, nak salam aku bila, kan. Lelahnya dia bangun, dia nak mengelak tu macam tu ya kan. Dengan pun payah juga. Dia orang kita, dia kenapa jadi macam tu? Kerana banyak letak husnuzan. Kita sangka baik kan? Kita sangka baik, yang datang ni tak sakit. Kalau sakit dia takkan datang, kan? Jadi sebab tu orang susah nak tinggalkan sesuatu amalan tadi, termasuk berjabat tangan lah. Bagi kita orang yang sakit, dia patut kuarantin diri dia kan. Sama juga yang berlaku istimak tu, kita tak boleh salahkan dia orang. Sebab bagi mereka ialah benda waham kan. Benda virus ni bukan kita nampak, ini muka hijau biru ni, yang ini sakit ni, dah gatal datang juga. Tak kan. Jadi benda waham, bila benda waham kita tak tahu, maka itu sukar untuk kita tinggalkan sesuatu yang kita tak tahu. Jadi salam jugalah. Kalau saya tawakal Allah sajalah, kan. Bagi saya husnuzon yang datang semua tak sakit. Kalau sakit dia tak datang, kan. Dan kita baca-bacalah juga tadi. Sebab kalau Allah Ta'ala nak bagi mudarat, akan dikenakan juga mudarat tu, walau mengelak macam mana pun. Tapi itu saya sebut tadi, kita ni duduk darul asbab. Kalau nak jaga, mengambil sebab, jaga. Memang elok jaga, kan, jagalah. Jadi biasanya macam tu. Orang ulu saya salam, orang tak ulu saya tak salam. Macam tu je lah, kan. Peranannya adalah kita jagalah diri, kan, jagalah diri. Kalau salam tu bismillahirrahmanirrahim, Allah saja, kan.
Walau bagaimanapun ini dalam keadaan yang kesempurnaan memberi salam adalah dengan berjabat tangan. Kenapa? Kerana dia adalah tanda kedamaian. Ini out of topic, cerita sakit lah, bahagian tengah virus ni. Itu cerita lain. Maknanya dalam keadaan umum, berjabat tangan itu adalah bahagian daripada sunnah Rasulullah SAW. Kesempurnaan pada memberi salam adalah berjabat tangan. Dia bagi salam, lepas tu dia salam pula. Istilah kita jabat tangan tu salam lah. Sebab orang yang berperang atau orang yang bergaduh, dia takkan salam. Dan kalau orang yang berdamai, orang yang buat perjanjian ke, buat apa-apa ke, dia nak buat deal, penghujung kontrak tu, lepas sign, dia buat apa? Dia bangun, dia salam. Kan, dia salam. Jadi berjabat tangan. Memang penghujung pada perkara tersebut. Dan Nabi SAW sebut pun dalam hadis-hadis yang cukup banyak, bila bertemu dua orang Muslim dalam keadaan dia berjabat tangan, gugur dosa-dosa dia sebelum mereka saling berpisah antara satu sama lain. Jadi itu bahagian daripada kelebihan berjabat tangan. Itu kita tak termasuk cerita waktu zaman tengah sakit ni lah. Dan ni waktu zaman nak mengelak lah untuk ambil asbab. Azan tu terus. Itu bunyi beduk ke bunyi construction? Dan sunat bagi orang yang sakit itu membanyakkan bersabar daripada sakitnya. Sabar banyaklah. Kalau Allah Ta'ala bagi ujian, memang sakit tu salah satu bentuk ujian. Sebenarnya orang tak faham, sihat pun ujian. Tapi selalu yang orang highlight sakit ujian. Sakit Allah. Sebenarnya waktu sihat ujian. Waktu sihat ingat Allah dah. Kan kalau waktu sihat ingat Allah, sakit lebih-lebih lagi ingat Allah. Kan, tapi banyak orang maknanya waktu dia sakit, dia anggap dia satu ujian. Sebenarnya sama juga macam miskin dan kaya. Kita anggap orang miskin tu ujian, kan, dapat ujian Allah, kesian, apa-apa kedana, susah, miskin dia. Walhal sebenarnya orang kaya pun ujian juga. Kan, diberi harta itu satu bentuk ujian juga. Kedua-duanya ujian. Kan Allah Ta'ala nak tengok sabar dia. Dan jangan banyak mengadu sakitnya itu kepada orang. Dan jangan membanyakkan keluh kesah. Mengerang sekali-sekala tak apalah. Orang sakit dia memang macam tu lah. Tarik badan dia mengerang. Sakitnya belakang, ya Allah. Dia mengerang tak apalah. Dan mengerang tu aduh tu gantilah dengan Allah. Korang dapatlah pahala zikir. Allah tu dapatlah pahala zikir. Ingat Allah, kan? Jadi jangan banyak mengadu sakit kepada orang. Sebab apa? Kata Syekhna Syekh Yusuf hafizahullah, asyaki la yashku lisyaki. Kita ni memang nak mengadu, tapi salah sebenarnya kalau kita mengadu kepada pengadu. Kan? Maknanya kita harapkan apa? Cuma ialah sekali-sekala tu mungkin kita nak akan ada telinga yang dengar keluhan kita. Dia pun tak dapat bantu pun. Sebab apa? Dia pun kadang-kadang kan kita minta tolong kawan kita kan, ni bang aku ni gini minta tolong kau. Macam ni lah bang, aku sebenarnya nak beritahu pun payah juga. Kau minta tolong kat aku, sebenarnya aku pun tengah cari orang nak pinjam ni. Maksud gitu, kalau kita nak pinjam duit tu selalu macam tu. Aku bukan tak nak tolong kau, tapi sebenarnya aku pun, ni bezanya kau cakap dulu daripada aku je. Sebenarnya aku tengok muka kau, aku nak cakap, aku nak pinjam duit kau, tiba-tiba kau cakap dulu dengan aku. Jadi kita ni sama-sama nak mencari orang yang nak dipinjam. Kan? Jadi akhirnya tak sama juga macam bab mengadu tadi. Kita pergi mengadu dekat kawan kita, aku gini masalah. Okey, kawan kita tadi dia tak ada masalah ke? Dia pun ada masalah kan? Jadi dia sendiri pun pengadu. Jadi asyaki la yashku lisyaki. Pengadu dia tak payah banyak sangat mengadu dengan pengadu. Habis tu nak ngadu dengan siapa? Dengan yang diadukan. Allah lah. Kan? Kita mengadu dengan manusia bolehlah nak bagi tenang hati. Jadi lega sikit. Lega aku, sekurang-kurangnya kau dah dengar masalah aku. Aku pun tahu kau tak boleh tolong. Kan? Tapi aku nak cerita. Kalau begitu tak apalah. Tapi kalau harapan kita kepada makhluk, kadang-kadang tu selalunya kecewa. Kan banyak yang dia tak mampu nak tolong. Jadi sebab dia sendiri pun pengadu, dia pun ada masalah dia. Jadi mengadulah kepada Allah. Itu tidak menafikan kalau kita nak minta tolong apa-apa dengan
dengan orang lain, tapi first sekali mengadu dengan Allah. Ya Allah, ya, tengok apa kata Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sebut dalam ayat Quran, banyak kan sebelum tu, yut'imuni wa yusqini, yuhyini wa yumiti, engkau yang hidupkan aku, engkau yang matikan aku, engkau yang bagi aku minum, engkau yang bagi aku makan. Tapi tengok time sakit, apa Nabi Ibrahim sebut? Wa idza maridtu fahuwa yashfini. Dan apabila aku sakit, kata Nabi Ibrahim, dialah yang menyembuhkan aku. Kenapa part sakit tu Nabi Ibrahim tak sebut? Dan waktu engkau bagi aku sakit, engkaulah juga yang bagi aku kesembuhan. Nabi Ibrahim tak sebut begitu. Nabi sebut wa idza maridtu, ketika aku sakit, engkaulah yang beri kesembuhan. Itu adab dengan Allah sebenarnya. Memang kita tahu hakikat pada kesakitan tu Allah yang bagi. Penyakit Allah bagi, kesembuhan pun Allah bagi. Tapi kita dalam bab sakit tu, kita muhasabah diri kita. Yang kita muhasabah tu diri kita. Ni kenapa sakit? Kenapa kena denggi ni? Tengok tempat takungan tak dibersihkan. Ya. Dia bukan kerja salahkan Tuhan aja. Dah aku sakit, Allah bagi sakit, macam tu lah. Dia tak muhasabah. Tengok apa diri kita buat. Quran pun sebut gitu kan. Kebanyakan daripada fasad, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Yang tu yang kita kena muhasabah. Kebanyakan kerosakan berlaku atas muka bumi ni adalah kerana apa? Tangan-tangan manusia. Kita lah, muhasabah lah diri kita. Waktu kita sakit, sakit ni pasal apa? Pasal kita tak jaga kebersihan, pasal kita yang bukan, kita pun faham memang Allah Ta'ala yang bagi, tapi adab kita dengan Allah Ta'ala. Benda-benda macam tu kita tak sebut nisbah pada Allah Ta'ala. Jadi jangan banyakkan sangat keluh kesah. Kami duduk dengan Syekh Mustafa Nadwi kan. Duduk dengan Syekh Mustafa Nadwi. Waktu sakit tu tak habis-habis lidah dia menyebut Alhamdulillah. Dia punya keluhan dia tu adalah Alhamdulillah. Okey, tak boleh ngomong Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bila orang tanya Syekh, ni sakit ni selalu orang sebut innalillah kan, ataupun astaghfirullah ke apa ke. Ni tengok Alhamdulillah. Kenapa macam tu? Jadi Syekh kata, yalah sebab ramai orang yang sakit lagi teruk daripada aku. Dia kata Alhamdulillah lah sakit ni sikit. Sakit ni sikit. Padahal kita tengok tu teruk dah, duk keluar masuk hospital lah masa tu. Tapi tetap lidahnya hanya menyebut Alhamdulillah. Susah lah kan? Payah nak cari yang macam tu. Sebab banyak akan keluh kesah dia lah, ya? Dalam keadaan yang macam tu pun dia syukur. Dan bila tanya lagi, kenapa keadaan, maknanya dengan ucapan Alhamdulillah yang dilazimi, dia kata sebab beberapa bulan ni Allah Ta'ala bagi aku sihat. Ni hari ni baru 3 hari aku sakit. Dia kata compare tu 4 bulan sihat, 3 hari sakit, takkan aku tak syukur pada Allah Ta'ala? Kalau Allah bagi aku 3 hari sihat, 4 bulan sakit, macam mana? Lebih teruk. Kan begitu. Dan kita ni tengok macam mana pandangan kita, sangkaan kita terhadap Allah. Kalau sangkaan kita ambil yang positif tu banyak, jadi positif lah kita. Ucap Alhamdulillah. Tapi kalau tak macam tu, itu yang disalahkan Tuhan. Ada yang sampai menyalahkan Tuhan. Kenapa aku yang kena, kenapa tak orang lain? Kan jadi begitu. Tuhan tak adil. Tak adil pula. Sampai ke situ dia boleh pergi. Kan? Dan sayugianya membanyakkan berdoa atas Allah Ta'ala yang menyembuhkan akan dia. Jadi akidah kita, ubat tidak menyembuhkan. Ubat itu ikhtiar. Allah yang menyembuhkan. Akidah kena begitu. Ikhtiar tadi ambil asbab saja. Kita ambil asbab. Asbab daripada kesembuhan adalah ubat. Tapi yang menyembuhkan, musabbib kepada asbab adalah Allah. Jadi kita makan ubat, ya Allah sembuhkan aku, berkat aku ambil ubat. Ubat ni pun sunnatullah alal ard juga. Orang buat kajian, orang buat tengok macam mana ni bahan ini, sakit ini, ambil ni, ni biasanya sembuh. Tapi boleh jadi tak sembuh? Boleh, kalau Allah Ta'ala tak izin sembuh, tak sembuh juga. Tapi dia ambil ikhtiar, kan? Termasuk daripada ikhtiar kita tadi adalah makan ubat, kemudian kita berdoa, ya, kemudian kita jaga kesihatan, jaga kebersihan. Itu semua asbab. Ya, kalau Allah Ta'ala nak bagi, Allah Ta'ala akan bagi. Jadi banyakkan doa dan sayugianya juga pada ketika dia berubat itu,
tawakal dia, ya. Tawakal tu maksud apa? Mewakilkan kepada Allah Ta'ala. Dia wakil ni apa maksud tawakal? Tawakal ni kita letak kepercayaan pada seseorang. Itu namanya wakil. Kan kalau saya tak boleh pergi sesuatu urusan, saya pun wakilkan sahabat saya, tolong. Jadi orang yang saya wakilkan tu mesti orang yang dipercayai. Kalau tak, macam mana saya nak ambil dia jadi wakil kalau saya tak percaya pada dia? Jadi wakil tu adalah orang yang dipercayai. Tengok kita punya YB kan, nama position dia apa, nama jawatan dia? Wakil rakyat. Sebab wakil rakyat lah, rakyat yang bagi kepercayaan pada dia. Awak wakil, kalau nak cakap soal orang kampung kami di parlimen, awak lah orang yang tolong cakap. Jadi awak tu kami dibagi kepercayaan lah. Itulah namanya wakil rakyat. Jadi kalau di Mesir dulu, wakil ni ada satu cerita. Kalau dalam fiqh dia ada panggil mewakilkan nikah. Tapi kita sini jarang buat. Masa di Mesir tu ada kawan-kawan kita buat. Dia nak kahwin tapi tiket balik mahal. Tiket balik mahal. Isteri dekat Malaysia, dia dekat Mesir. Jadi nak kahwin. Jadi bila nak kahwin, dia wakilkan lah kawan dia kat Malaysia, dia telefon ataupun buat live conference ke. Dia tengok lah dekat Skype ke apa ke. Jadi yang salam wali tu kawan baik dia dekat kampung. Kawan tu wakil dia, yang nak menikah tu dia kat Mesir. Yang salam Tok Kadi dekat kampung tu kawan dia, kawan tu wakil. Wakil tu mesti orang yang dia percayai. Kalau tak dipercayai, silap-silap kawan tu salam. Kan? Saya ni nak tolong salamkan untuk akadkan kawan saya kat Mesir tu. Dia tengok pengantin ni lawa pula. Kan? Dia pun waktu dia terima tu, dia tak sebut mewakilkan orang sana. Dia yang terima nikah dapat ke dia. Pak mentua tu pula tengok, kau ni aku tengok lebih cerah masa depan daripada yang kat sana. Tak apalah, aku terima kau lah. Habis kawan tu meleleh elok. Tak sangka aku letak kepercayaan pada kau, rupanya kau bukan wakil. Yang itu yang saya lama. Tak? Kan? Jadi wakil tu adalah kita dah serah sepenuhnya kepercayaan. Engkau lebih tahulah untuk uruskan. Aku memang tak boleh buat apa, aku kat sini. Engkau je yang boleh uruskan bagi pihak aku. Dia tawakal kepada Allah tu, begitu maksud dia. Begitu. Ya Allah, ni aku dah makan ubat, ni aku dah jaga kesihatan, aku dah buat ikhtiar, aku doa minta kau mudahkan urusan, semua aku dah buat. Sekarang ni terserahlah, kau yang tahu apa yang baik untuk aku. Itulah maksud mewakilkan Allah. Tawakal. Mudah-mudahan ada kebaikan daripada pembicaraan kita pada malam ini, insya-Allah. Nanti kita sambung. Ini habis kat situ. Yang ini dah masuk cerita tentang sakit ni. Kadang-kadang sebahagian sakit dia bawa kepada kematian. Jadi apabila dah mati, macam mana pula urusan kaum muslimin, ini insya-Allah akan kita bincangkan dalam kelas bulan hadapan. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan. Allahumma ijma'na ma'al habibil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jannatika jannatil firdaus ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mustada'afin fi kulli makan wa fi kulli zaman, khususan li biladina Malaysia ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma dfa' 'anna al bala wal waba waz zina wal asqam wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farrij 'an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shfi mardana mardal muslimin. Allahumma shfi mardana mardal muslimin. Allahumma shfi shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.